Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Julai bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kes bayi mati didera, seorang anggota polis ditahan. Juga graduan kelas pertama mendapat pengecualian. Kes bayi mati didera di Sungai Siput. Seorang anggota polis lelaki yang juga teman lelaki ibu mangsa ditahan bagi membantu siasatan kes kematian bayi lelaki berusia 8 bulan terbabit. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, anggota polis berusia 30-an itu ditahan di Sungai Siput semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan semalam kita tahan seorang lagi, teman lelaki kepada wanita tersebut, dan permohonan riman juga telah luluskan selama 7 hari. So teman lelaki ini seorang anggota polis yang ditahan kerja, dalam tahan kerja. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Balai Polis Pulau Pangkor hari ini. Menurut Datuk Mio Farid Al-Atrash, teman lelaki wanita berkenaan merupakan seorang anggota polis yang ditahan tugas dan berkhidmat di luar negeri Perak. Tambah beliau, laporan bedah siasat yang dijalankan ke atas mayat bayi berkenaan mendapati mangsa dicederakan menggunakan objek tumpul selain terdapat kecederaan baharu dan lama. Katanya ibu kandung bayi berkenaan yang juga suspek merupakan seorang jururawat persendirian dan telah bercerai dengan bapa mangsa 6 bulan lalu. Semalam TV Al-Hijrah melaporkan bayi lelaki berusia 8 bulan meninggal dunia dengan kesan kecederaan di badan. Ibu mangsa seorang jururawat berusia 30 tahun ditahan reman 7 hari sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang pemotong rumput mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan menipu seorang wanita dengan menawarkan perkhidmatan perubatan tradisional atau bomoh yang tidak wujud. Tertuduh Muhammad Aizat Ahmad, 24 tahun, yang kononnya boleh menyembuhkan penyakit misteri mengakibatkan mangsa kerugian keseluruhan hampir RM96,000 pada Mac lalu. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh telah memperdaya mangsa berusia 42 tahun dalam urusan mendapatkan perkhidmatan tradisional yang kononnya boleh menyembuhkan penyakit misteri yang dihidapi mangsa. Tertuduh dengan curang mendorong mangsa menyerahkan seutas rantai, seutas gelang tangan, sebentuk cincin dan wang tunai RM4,000 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM15,362. Manakala 3 pertuduhan lagi, tertuduh telah mendorong mangsa memindahkan wang berjumlah RM80,550 melalui 3 akaun bank atas nama KH Motor Spare Parts dan Zul Famina Marketing. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah kedai makan di Senawang pada jam 6 petang 19 Mac 2022. Berikutan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan sebat dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah Magistrate Seremban kemudian yang menetapkan tertuduh diikat jamin RM16,000 dengan seorang penjamin bagi keempat-empat pertuduhan. Kes disebut semula 10 Ogos depan. Cubaan seorang pemandu lori menyembunyikan 2.2 tan daun ketum di celahan kotak-kotak tepung gandum akhirnya memakan diri selepas dia ditahan dalam sekatan jalan raya SJR Batu Melintang Jeli semalam. Bungkusan daun ketum yang disimpan dalam plastik hitam terbabit disorok pada bahagian muatan belakang kenderaan. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, lelaki berusia 39 tahun yang bertindak sebagai transporter itu dicekup kira-kira pukul 10 pagi ketika dalam perjalanan dari Baling Kedah. Lori ini di bahagian luarnya, kalau pemeriksaan awal, diletak kotak-kotak untuk melindungi ketum ni, kotak yang dikatakan mengandungi gandum. Sekejap lagi kita akan tengok. Dan nilai keseluruhan bagi rampasan ini ialah RM22,000. Bercakap pada Sinar Media di Kota Baru, beliau berkata siasatan awal mendapati suspek menerima upah sebanyak RM1,000 untuk satu perjalanan dan bekalan daun ketum tersebut akan dijual untuk pasaran di negeri itu. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah dan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau
dan kes disiasat mengikut Seksyen 30 Fasal 3 Akta Racun 1952. Dalam kes berasingan, sebanyak 900,000 batang rokok putih dengan anggaran nilai hampir RM950,000 selepas cukai dirampas sepasukan pegawai dan anggota Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PJE 7 Kuantan, Pahang di Kampung Pasir Pekan Tengah, Wakaf Baru Tumpat awal pagi semalam. Dalam kejadian jam 3.30 pagi itu, rokok terbabit yang dipercayai diseludup ditinggalkan di kawasan tebing sungai bersama sebuah kereta jenis Pro 2 Kenari. Beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia mengalami gangguan bekalan elektrik bermula jam 12.39 tengah hari tadi. Tenaga Nasional Berhad TNB Johor mengesahkan gangguan itu berpunca daripada kerosakan peralatan di pencawang masuk utama PMU Yong Peng North di Yong Peng Johor. TNB Johor mengesahkan berlaku percikan api di pencawang masuk utama PMU di Yong Peng tengah hari tadi sebagaimana tular di media sosial. Kerosakan tersebut telah mengakibatkan kehilangan beban sebanyak 2.2 gigawatt yang merupakan 10% daripada keseluruhan permintaan bekalan di Semenanjung Malaysia. Menurut TNB, hasil usaha berterusan pasukan teknikalnya, kebanyakan kawasan terjejas berjaya dipulihkan secara berperingkat seawal 20 minit gangguan berlaku. TNB juga telah berjaya memulihkan sepenuhnya bekalan elektrik di semua kawasan yang mengalami gangguan pada jam 3.02 petang. Sebelum ini, warganet di beberapa kawasan berkongsi maklumat berhubung gangguan bekalan elektrik. Turut tular beberapa visual pusat beli belah di ibu negara yang bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Kerajaan akan memberikan semula pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada siswazah ijazah sarjana muda kelas pertama yang menamatkan pengajian mereka bermula 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keistimewaan itu akan diberikan kepada siswazah yang layak tanpa mengira status ekonomi bangsa dan agama. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu dibuat sebagai dorongan kepada graduan terus melakar kejayaan dengan belajar bersungguh-sungguh agar status peminjam PTPTN bertukar kepada pengecualian. Saya berharap PTPTN dapat berbincang dengan Kementerian Kewangan berkenaan perkara ini dari segi peruntukan yang terlibat. Ini sebagai dorongan kepada anak-anak keluarga Malaysia untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan kelulusan yang terbaik dalam pengajian mereka. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Majlis Sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN di Ibu Negara hari ini. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin serta Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri mengakui timbul kebimbangan mengenai kebergantungan rakyat terhadap pinjaman dan menyebabkan graduan masa hadapan terikat dengan bayaran balik pinjaman sebaik menamatkan pengajian. Justru kerajaan mewujudkan inisiatif simpanan SSPN sejak 2004 yang telah menunjukkan prestasi memberansangkan dengan keseluruhan deposit berjumlah 12.5 bilion ringgit dan bilangan akaun mencecah 5.4 juta ringgit sehingga akhir bulan lalu. Beliau yakin PTPTN boleh melaksanakan inisiatif penabungan menerusi kerjasama strategik untuk meningkatkan kutipan bayaran balik pinjaman. Selepas ini, Kolej Universiti Antarabangsa PIKOMS kini UCMI. Alhamdulillah bertemu kembali. Kolej Universiti Antarabangsa PIKOMS yang ditubuhkan pada 1993 kini diberi nafas baharu sebagai Kolej Universiti Antarabangsa Mawib UCMI. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata penjenamaan baharu UCMI dan kampus bandar itu bagi meningkatkan kualiti serta menjadikan institusi itu pemangkin dalam bidang pendidikan setanding institusi pengajian tinggi yang lain. Menurut Datuk Idris, penjenamaan baharu ini adalah salah satu usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib mengenai taraf institusi pendidikan miliknya di bawah Pelan Strategik Mawib 2022 hingga 2025 yang turut menyasarkan institusi itu menjadi sebuah universiti penuh pada 2023. Dan ini juga merupakan satu penanda aras bagaimana salah satu daripada
khidmat sumbangan yang diberikan oleh pihak Mawib hampir dekat dengan 200 juta sebenarnya, terutama dalam sektor pendidikan yang saya sebut tadi lebih kurang 25% daripada sumbangan zakatnya ialah kita sumbangkan untuk pendidikan. Selain daripada itu juga kita telah pecah-pecahkan dalam bentuk sumbangan-sumbangan lain, dalam bentuk 6 sumbangan yang lain, kesihatan, pakaian, pelajaran yang lain. Tambah Datuk Idris, Mawib turut berhasrat menjadikan UCMI sebagai perintis Universiti Wakaf pertama Malaysia khusus untuk golongan pelajar asnaf. Sehingga kini UCMI mempunyai lebih 3,000 mahasiswa daripada pelbagai peringkat bermula sijil profesional sehingga ke peringkat PhD dengan 30 program ditawarkan. Dalam pada itu, Mawib memperuntukkan 9.72 juta ringgit bantuan zakat berupa beasiswa kepada 180 pelajar asnaf cemerlang untuk melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Antarabangsa Mawib UCMI. Pemberian beasiswa itu meliputi tajaan penuh yuran pengajian, penginapan dan pengangkutan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Datuk Idris berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan penjenamaan semula dan kampus bandar Kolej Universiti Antarabangsa Mawib di Ibu Negara. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam menjangkakan berlaku peningkatan bilangan asnaf fakir miskin dalam kalangan rakyat negeri ini. Berdasarkan data semasa, bilangan asnaf fakir miskin Terengganu ialah 21,197 orang dan kita jangka ia akan meningkat kepada sekurang-kurangnya 25,000 pada masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Maidam Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan berkata, peningkatan asnaf itu disebabkan kadar inflasi semakin meningkat yang melemahkan kuasa beli rakyat pada masa ini. Sehubungan itu, beliau memberitahu Maidam telah meluluskan peruntukan zakat 23 juta ringgit untuk membantu golongan asnaf fakir miskin Terengganu menangani kenaikan harga barang. 23 juta lah. Kita luluskan 23 juta ni untuk kita bantu asnaf fakir dan miskin dalam keadaan sekarang ni kenaikan inflasi lah. Jadi apa yang berlaku ialah bagi setiap ketua isi rumah ni, kalau yang ada yang akan dapat 1,000 dan ada yang akan dapat RM800 bergantung kepada jumlah isi rumah. Profesor Madya Ahmad Azrin berkata bantuan sekali bayar ini lebih tinggi berbanding maksimum RM700 pada pemberian golongan sama sebelum ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyantuni mangsa ribut di Kampung Bukit Kolam, Ajil, Hulu Terengganu. Dalam pada itu, Profesor Madya Ahmad Azrin berkata, Maidam memperuntukkan RM27,600 bagi membantu 90 keluarga di 6 perkampungan di Ajil yang menjadi mangsa ribut pada awal bulan lalu. Kesemua 90 mangsa ribut berkenaan menerima bantuan wang tunai RM300 dan barangan keperluan. Al-Hijrah Media Corporation menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM603,756.15 tahun ini kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Ketua Pegawai Eksekutifnya Namanzi Haris berkata zakat perniagaan tersebut merupakan penyerahan zakat untuk tahun kedua TV Islam pertama di negara itu. Alhamdulillah, kita berasa sangat bersyukur kerana diberikan rezeki untuk bersama di dalam perjuangan membantu asnaf-asnaf di sekitar wilayah persekutuan dan juga di peringkat federal. InsyaAllah tahun depan kalau kata kita menetapkan sasaran dapat memberikan sumbangan sebanyak 1 juta, itu merupakan kita punya target agar kita dapat berkongsi rezeki bersama dengan masyarakat-masyarakat dan juga golongan-golongan asnaf yang berkeperluan supaya usaha untuk menukarkan daripada pemberi zakat kepada penerima zakat kepada pemberi zakat akan tercapai. Selain Al-Hijrah Media Corporation, 19 buah syarikat korporat turut menyerahkan zakat perniagaan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM11,202,867 dan 33 sen. Antaranya Amanah Hartanah Bumi Putra, Malakoff Corporation Berhad,
Rakyat Management Services Sendirian Berhad dan lain-lain. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syahri berkata, setakat Jun 2022, kutipan zakat telah meningkat sebanyak 9%, iaitu RM423 juta berbanding RM387 juta dalam tempoh sama bagi tahun 2021, manakala RM56,599,460 dan 60 sen daripada jumlah tersebut merupakan zakat perniagaan dengan 2,453 pembayar. Jadi saya menyeru kepada masyarakat di luar sana dan juga sektor korporat supaya terus membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat Mawib ini, dan kita mensasarkan kutipan pada tahun ini sebanyak 900 juta. Jadi kita sama-sama kena berusaha supaya target itu sampai. Dan beliau turut menjelaskan bahawa rekod pengerusan dan perbelanjaan PPZ Mawib adalah telus dan teliti berikutan sistem pentadbirannya yang menekankan sikap amanah dan integriti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Zakat Korporat 2022 di Hotel Perdana Kuala Lumpur petang tadi. Jelajah ulang tahun TV Al-Hijrah menerusi Hijrah Prihatin Aidiladha edisi ke-49 diteruskan dengan penduduk di Kampung Kuala Pai, Kuala Nerang hari ini. 3 ekor lembu ditumbangkan untuk kenduri rakyat dan diagihkan kepada golongan asnaf. Ketua Jabatan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq berkata, program kolaborasi TV Al-Hijrah bersama TDC Holdings yang berhad Ummah Camp Malaysia dengan kerjasama Malaysian Relief Agency MRA ini bersama-sama penduduk kampung bergotong royong menyembelih 3 ekor lembu, melapah dan memasak. Edisi kali ini di Kuala Nerang ni kita buat lain sikit daripada yang lain, di mana kita telah membuat sembelihan sebanyak 3 ekor lembu untuk kita masak, gotong royong masak dan dijamu untuk makanan tengah hari orang kampung, dan kita juga akan membuat beberapa serahan berupa daging segar kepada penduduk kampung yang berada di sekitar Kuala Pai dan juga Bukit Tembaga ni, insya-Allah. Dalam itu, Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings Hafiz Yu berkata, jaringan kerjasama TDC dan TV Al-Hijrah ini menunjukkan perkembangan baik dalam mendekatkan diri menyantuni penduduk setempat. Katanya program seumpama ini akan diteruskan lagi dan beberapa lokasi telah dikenal pasti. Signifikan saya nampak ini adalah menyampaikan melalui kerjasama organisasi-organisasi ini, menunjukkan kehadiran kita bersama, menunjukkan keprihatinan kita kepada masyarakat setempat yang mungkin mereka agak terpencil, yang agak terabai dan agak terasa disingkirkan oleh masyarakat, tapi sebenarnya tidak, di mana kami masih menyayangi mereka walaupun kita jauh dari bandar. Sementara itu, Presiden Ummah Camp Malaysia Muhammad Nasir Zakaria berkata, beliau yang mewakili penduduk kampung mengucapkan jutaan terima kasih kerana memilih Kampung Kuala Pai sebagai destinasi jelajah TV Al-Hijrah. Ini program yang bagi saya cukup baik, mendekatkan antara TV Hijrah dengan masyarakat kampung kan. Bila program ni dia mendasar, dia turun dengan ada program gotong royong begini, kemudian ada jamuan, kemudian ada forum program murabi pada malam ni. Bagi saya ni satu program yang memang ditunggu-tunggu oleh penduduk kampung ni, khususnya penduduk Padang Terap ni, pun tengah tunggu kan. Jadi alhamdulillah saya cukup gembira dengan program seperti ini. Turut menjadikan program jelajah ini rakaman 2 episod Murabi di Masjid Ar-Rayyan menampilkan Ustaz Azhar Ghazali dan Syekh Nazrul Abdul Nasir. Selepas ini, Filipina bergegar. Garci Pro Nutrition, minuman dengan campuran bahan semula jadi dan berkualiti tinggi yang menggunakan bahan ekstrak yang diimport dari luar negara. Minuman susu kolostrum dengan campuran nutrisi keluaran terbaharu MISG, Global Marketing Sdn Berhad itu juga sesuai untuk semua peringkat umur.
Menurut jurucakap MISG Global Marketing Sendirian Berhad, Hazli Damanhuri, syarikat itu mampu membantu usahawan yang berminat bagi mengeluarkan produk sendiri. MSG Global Marketing Sdn Bhd ni merupakan sepengilang untuk produk kecantikan dan kesihatan yang dikeluarkan untuk semua usahawan-usahawan di negara kita. Sesiapa yang berminat untuk mengeluarkan produk ataupun produk kecantikan atau kesihatan sendiri boleh berhubung dengan pihak MSG Global Marketing Sdn Bhd. Dan tentunya Gasi Pro Nutrition ini merupakan salah satu daripada produk yang dikeluarkan oleh MSG Global Marketing Sdn Bhd. Produk Garci Pro juga 100% halal dan diusahakan oleh syarikat keseluruhannya Muslim yang terletak di negeri Kelantan. Produk ini juga telah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengelakkan keraguan kepada pengguna. Dalam pada itu, Garci Pro Nutrition menyasarkan 500,000 kotak yang akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan ini dengan pelbagai jenis perisa iaitu vanila, strawberry, coklat, selain kurma dan habatus sauda. Garci Pro menawarkan harga promosi sekotak dengan harga RM120 percuma shaker dan set combo iaitu 2 kotak berharga RM200 percuma shaker, 3 kotak berharga RM250 percuma shaker dan juga 4 kotak berharga RM370 percuma shaker. Orang ramai yang berminat untuk mendapatkan Garci Pro Nutrition atau mahu menjadi ejen dan stokis boleh hubungi talian WhatsApp 011 1085 2982. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web garcipronutrimix.com. 4 penduduk Filipina maut dalam gempa bumi berukuran 7.0 pada skala Richter menggegarkan utara Filipina. Gempa cetek tetapi kuat itu dikatakan melanda wilayah Abra yang bergunung ganang dan berkependudukan rendah di Pulau Luzon pada pukul 8.43 pagi waktu tempatan. Mangsa yang maut adalah pekerja pembinaan berusia 25 tahun di La Trinidad, ibu kota wilayah Benguet. Bangunan 3 tingkat yang menjadi lokasi dia bekerja runtuh. 7 pekerja lain berjaya menyelamatkan diri dan dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Gempa turut memecahkan tingkap di kawasan pusat gempa dan menggegarkan bangunan bertingkat lebih 300 km dari Manila. Jalan raya dan tanah runtuh retak manakala bekalan elektrik dan internet terputus. Seekor kuda rebah ketika sedang menarik gerabak yang dipenuhi dengan pelancong di Majorca, Palma. Pulau Peranginan terkenal itu kini dilanda gelombang haba. Penduduk kemudian menggesa pemandu memberikan air kepada kuda yang keletihan serta membantu penumpang keluar daripada gerabak berkenaan. Kuda itu rebah di dataran Juan Carlos di Palma selepas bandar itu dilanda suhu panas yang mencecah 40 darjah Celsius. Aktivis hak haiwan berkata pihaknya akan membuat aduan rasmi mengenai kejadian tersebut. Mereka berpandangan perkhidmatan kereta kuda tunggangan harus dimansuhkan kerana ia mengeksploitasi haiwan. Sebutir berlian merah jambu yang dipercayai terbesar dalam tempoh 300 tahun lalu ditemui pelombong di Angola. Batu pertama yang jarang dijumpai berukuran 170 karat itu digelar Lulo Rose. Menurut syarikat perlombongan, Lucapa Diamond adalah antara berlian merah jambu terbesar pernah ditemui. Penemuan bersejarah berlian jenis IIA adalah antara batu semula jadi yang amat jarang ditemui dalam bentuk paling sempurna. Penemuan ini turut diraikan kerajaan Angola selaku rakan kongsi dalam lombong berkenaan. Angola merupakan pemain utama pasaran batu permata global. Berlian berkenaan akan dijual menerusi tender antarabangsa dan dijangka mencatat harga yang luar biasa tinggi. Sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.